Hai semua, selamat sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda tentang satu kecelaruan mental yang dinamakan sebagai bipolar. Bipolar penyakit mental serius. Sering dikaitkan dengan gangguan tersembunyi dihadapi oleh pesakit. Penyakit bipolar antara 3 penyakit mental serius seumur hidup. Faktor genetik penyumbang kepada penyakit ini. Pengaruh psikologi dan persekitaran keluarga pencetus penyakit bipolar. Maklumat info ini telah dipetik daripada sumber berita harian. Ia membuktikan bahawa penyakit bipolar wujud di Malaysia dalam kalangan masyarakat kita. Bipolar atau lebih dikenali dengan nama manic depressive adalah sejenis penyakit mental serius yang memberi kesan terhadap mood, pemikiran, tingkah laku dan kesukaran untuk bertindak. Menurut Institut Kesihatan Mental Negara, kadar kelaziman untuk kecelaruan bipolar adalah kira-kira 1.1% daripada penduduk berusia 18 tahun. Bipolar merupakan antara 10 kecelaruan paling tertinggi di seluruh dunia dan menjejaskan kira-kira 60 juta orang di seluruh dunia. Persoalannya, siapakah yang mengalami kecelaruan bipolar? Untuk pengetahuan anda, bipolar tak mengenal usia. Kanak-kanak, remaja, orang dewasa, orang tua, sesiapa saja boleh mengalami kecelaruan bipolar. Berdasarkan hasil penilaian, seseorang dapat diagnosis dengan salah satu kategori kecelaruan bipolar seperti yang berikut. Yang pertama, kecelaruan bipolar 1. Kehadiran episod mood yang teruk dari kemurungan meja kepada mania atau episod bercampur. Kedua, kecelaruan bipolar 2. Kehadiran 1 atau lebih episod kemurungan meja disertai dengan sekurang-kurangnya 1 episod hypomania. Yang ketiga, kecelaruan siklotimik. Kehadiran pelbagai tempo dengan gejala hypomanik dan gejala kemurungan. Simptom bipolar yang lazim terbagi kepada 2. Yang pertama, episod manik dan episod kemurungan. Tanda-tanda dan gejala bipolar dalam kategori episod manik adalah terlalu tinggi, bertenaga, cepat marah, mengalami gangguan tidur, menjadi lebih aktif daripada biasa, bercakap dengan kuat dan cepat mengenai pelbagai isu berbeza, terganggu, mudah marah, sensitif, berfikiran yang berserabut, kesukaran berfokus, lemah pertimbangan, lakukan perkara berisiko. Manakala dalam kategori episod kemurungan pula, simptom dan gejalanya adalah murung dan sedih, harga diri rendah, hilang minat dalam aktiviti yang diminati, tidak dapat tidur, hilang selera makan, sentiasa letih, lupa banyak perkara, makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, lemah pertimbangan, berfikir tentang bunuh diri atau kematian. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan bipolar dalam kalangan masyarakat adalah yang pertama, faktor genetik. Kajian menunjukkan bahawa kecelaruan bipolar lebih cenderung berlaku pada seseorang yang ahli keluarganya mengalami masalah yang sama. Yang kedua, masalah hormon. Ketidakseimbangan hormon juga boleh mencetuskan berlakunya kecelaruan bipolar kerana hormon banyak mempengaruhi perasaan seseorang. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimia otak. Neurotransmitter atau ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak memainkan peranan penting dalam kebanyakan kecelaruan mood, termasuk kecelaruan bipolar. Faktor yang terakhir, faktor persekitaran.
Peristiwa yang menimbulkan tekanan atau trauma seperti penderitaan dan kehilangan besar juga boleh menyebabkan kemunculan kecelaruan ini. Apakah rawatan-rawatan yang diberikan kepada pesakit yang mengalami kecelaruan bipolar? Rawatan bagi penyakit bipolar secara amnya terdiri daripada beberapa komponen. Antaranya ialah penggunaan ubat-ubatan, terapi elektrokonvulsif, rawatan psikososial. Mari kita lihat satu persatu tentang penerangan tentang rawatan-rawatan yang disenaraikan. Perawatan dengan menggunakan ubat-ubatan. Sesetengah jenis ubat digunakan untuk melegakan episod mania atau kemurungan dengan segera, manakala ada yang membantu mengawal simptom-simptom pada hari yang biasa. Terdapat juga ubat-ubatan yang digunakan untuk jangka panjang demi menjaga episod yang berulang. Ubat-ubatan yang biasanya diskripsikan untuk penyakit bipolar ialah ubat penstabil mood. Ia digunakan untuk melegakan segera daripada episod mania atau kemurungan akut. Contoh ubat ialah lithium. Ubat antipsikotik digunakan untuk melawat simptom-simptom mania. Contoh ubat haloperidol. Ubat anti kemurungan digunakan untuk merawat simptom-simptom kemurungan. Contoh ubat fluoxetine. Rawatan terapi elektrokonvulsif. Rawatan ini digunakan untuk memberhentikan episod mania atau murung serta dalam kes-kes seperti jika pesakit sakit, tenat dan tidak boleh menunggu sementara ubat memberi kesan. Jika ubat tidak berkesan untuk pesakit, jika ubat tidak sesuai untuk pesakit disebabkan penyakit tertentu atau keanehan, jika terdapat delusi atau halusinasi dalam pesakit. Rawatan psikososial bertindak bersama-sama dengan ubat-ubatan untuk membantu meningkatkan kestabilan mood dan memperbaiki fungsi harian pesakit. Ia juga membantu mendidik dan memberi panduan kepada pesakit serta keluarga tentang penyakit bipolar. Apakah jenis-jenis rawatan psikososial? Yang pertama, pendidikan pesakit. Rawatan ini untuk membantu mengenal pasti keadaan pesakit serta rawatannya. Kedua, terapi interpersonal dan rhythm sosial untuk membantu memperbaiki hubungan dengan orang di sekitar, membentuk rutin harian. Ketiga, terapi kognitif tingkah laku untuk mendidik tentang cara-cara mengubah bentuk fikiran dan tingkah laku negatif. Terapi keluarga untuk mendidik tentang cara mengurangkan paras tekanan di dalam keluarga pesakit. Terapi pemulihan cara kerja untuk memberi latihan dalam bidang kemahiran tertentu supaya bersedia kembali kepada masyarakat. Yang terakhir, kumpulan sokongan dan jaringan sosial untuk memberi sokongan dan galakan pesakit dan keluarga pesakit. Bolehkah kecelaruan bipolar dipulihkan? Kecelaruan bipolar adalah penyakit sepanjang hayat. Episod mania dan kemurungan biasanya kembali dari masa ke semasa. Antara tempoh episod, ramai orang yang mengalami kecelaruan bipolar bebas daripada perubahan mood, tetapi sesetengah orang mungkin mempunyai gejala yang berlarutan. Oleh yang demikian, apakah langkah yang perlu diambil oleh pesakit maupun ahli keluarga pesakit bipolar? Peringatan mesra kepada pesakit bipolar. Rawatan jangka panjang berterusan dapat membantu mengawal gejala-gejala bipolar. Gabungan ubat, terapi, gaya hidup sehat dan sokongan membantu kebanyakan orang kembali kepada kehidupan yang produktif.
berarti dan bermakna. Banyak perkara yang boleh anda lakukan untuk menangani penyakit anda dan mengekalkan kesejahteraan diri. Cara-caranya adalah makan ubat, penuhi temujanji dengan doktor dan hadiri sesi rawatan psikososial. Kekalkan jadual tidur yang tetap, tidur sekurang-kurangnya 8 jam setiap malam. Kekalkan pola aktiviti yang biasa, jangan terlalu memaksa diri anda. Periksa mood anda secara tetap dengan cartamu. Jangan ambil alkohol, kafein atau dadah kerana ia mungkin mengganggu tindakan ubat, tidur atau mood anda. Berhenti atau kurangkan merokok. Dapatkan sokongan keluarga dan rakan-rakan anda. Cuba kurangkan tekanan kerja dan tekanan disebabkan konflik interpersonal. Belajar mengenal pasti tanda-tanda awal satu episod. Dan akhir sekali, sertai kumpulan sokongan. Cara-cara ini boleh mengekalkan kesejahteraan hidup anda. Negara kita Malaysia kini berada dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19. Corak hidup masyarakat Malaysia telah berubah ke norma baru. Petugas barisan hadapan, murid-murid sekolah, pekerja kerajaan maupun swasta, golongan B40 semua mengalami kesukaran untuk meneruskan hidup dengan sedia kala. Ia kerana pelbagai krisis mental timbul akibat COVID-19. Termasuklah kecelaruan bipolar yang semakin hari semakin meningkat. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berprihatin haruslah berganding bahu bagi mengatasi masalah kecelaruan bipolar yang kian meningkat. Bantulah diri anda dan orang-orang di sekeliling anda terhindar dari kecelaruan bipolar ini. Diharap info-info yang dikongsi memberi kesedaran kepada anda tentang gangguan kecelaruan bipolar. Sekian, terima kasih.